Organ hati atau liver kita adalah sejenis organ yang sangat penting dan mempunyai pelbagai fungsi, termasuklah untuk detoks badan kita daripada bahan-bahan yang toksik, membantu dalam pencernaan lemak dan juga menghasilkan protein baru. Terdapat pelbagai punca yang boleh menyebabkan hati kita rosak, dan sekiranya kita tidak mendapatkan rawatan dengan cepat, kita mungkin akan kehilangan organ yang tidak ternilai dan boleh membawa kepada kematian. Jadi dalam video ini saya nak kongsikan apakah punca-punca yang boleh menyebabkan hati kita mula rosak dan apakah tanda-tanda awal yang mungkin boleh timbul pada badan kita. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking? Back with another video. Kerosakan hati ataupun liver failure ni mungkin kurang diberikan spotlight atau pendedahan, tetapi sebenarnya memang banyak kes yang datang ke hospital dan most of the time agak lambat. Terdapat beberapa punca yang boleh menyebabkan hati kita mula rosak. Yang pertama adalah jangkitan virus hepatitis B dan juga hepatitis C. Daripada nama hepatitis ni, hep bermaksud liver dan itis bermaksud keradangan, maknanya keradangan hati. Orang yang suka bertukar-tukar pasangan, penagih dadah yang berkongsi jarum, mereka ni akan lebih mudah dijangkiti sebab apa? Cara virus ni merebak adalah melalui darah dan juga cecair dalam badan seperti air mani. Orang selalu takut HIV je, tapi mereka tak tahu tentang hep B dan hep C ni sama naik je dia punya bahaya dia. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok di negara barat seperti di US, punca utama kerosakan hati adalah disebabkan oleh minuman keras. Tetapi di Malaysia, taburan pesakit yang mempunyai kerosakan hati atau liver cirrhosis, dia mengikut jenis kaum, di mana satu kajian mendapati punca kerosakan hati dalam kaum India adalah disebabkan oleh minuman keras, dan punca kerosakan hati di dalam kaum Melayu dan Cina dia disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis B dan hepatitis C. Liver cirrhosis ni juga boleh terjadi dalam pesakit yang obes, kencing manis, dan dalam pesakit yang mempunyai kolesterol dan lemak yang tinggi. Jadi antara tanda pertama yang menunjukkan hati kita dah mula nak rosak adalah perut yang kembung yang penuh dengan air. Apabila tisu hati kita dah mula rosak ataupun scarring, peraliran darah ni akan mula berpatah balik, menyebabkan perut dan juga kaki kita akan mula bengkak. Keupayaan hati untuk menghasilkan protein juga terjejas, menyebabkan air terkumpul dalam perut ni makin banyak. Saya sendiri pernah mengeluarkan air dalam perut pesakit sebanyak 4 hingga 6 liter disebabkan oleh kerosakan hati. Dan lama-lama apabila peraliran darah ke hati mula perlahan dan mula terjejas, tekanan dalam saluran hati ni akan mula meningkat dan membawa kepada gejala yang kedua adalah muntah berdarah. Tekanan yang tinggi dalam saluran ini dinamakan sebagai portal hypertension, dan saluran darah di bahagian esophagus ataupun tekak kita ni boleh pecah dan menyebabkan pendarahan. Hal ini disebabkan oleh saluran darah di bahagian ni tidak boleh withstand, tidak boleh menahan pressure yang sangat tinggi ni, dan sekiranya muntah berdarah ni tidak terkawal, ia juga boleh membawa kepada kematian. Gejala yang ketiga adalah demam kuning ataupun kita panggil jaundice. Salah satu fungsi organ hati kita adalah untuk memproses dan mengeluarkan bilirubin yang berlebihan daripada badan kita melalui air kencing dan juga najis kita. Bilirubin ni terhasil apabila sel darah merah kita mati setiap 3 ke 4 bulan, dan bahan inilah yang memberikan warna kencing dan juga najis kita. Apabila bilirubin ni tidak dapat diproses dengan baik, paras bilirubin dalam badan akan mula meningkat dan boleh menyebabkan mata putih kita menjadi kuning macam dalam baby, kulit boleh menjadi sangat gatal, dan kencing boleh jadi color teh. Gejala yang keempat adalah mudah lebam. Apabila kita ada luka, badan kita memerlukan protein dan juga platelets untuk membantu dalam menghentikan pendarahan. Tetapi dengan hati kita yang dah mula rosak, banyak protein penting tidak dapat dihasilkan. Selalunya pendarahan kecil-kecil ni boleh dilihat seperti bintik-bintik merah di badan. Kalau pendarahan tu besar, boleh nampak dia jadi lebam, dark blue macam tu. Gejala yang kelima adalah keletihan dan tidak selera makan. Saya memang pernah jumpa satu pesakit yang hati dia ni dah rosak, dan the only symptom gejala yang dia ada pada waktu tu hanyalah keletihan. Keletihan ni sangat general, semua orang letih. Tetapi lepas dia datang ke hospital, kita dah check darah dia, kita buat ultrasound, memang terbukti yang dia mempunyai cirrhosis ataupun kerosakan hati disebabkan oleh chronic hepatitis C. Since kita tahu punca utama kerosakan hati ni adalah disebabkan oleh virus hepatitis B dan C, jadi kita perlu mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan aktiviti yang berisiko tinggi. Pastikan yang kita masih ada antibody dalam badan untuk melawan virus hepatitis tersebut, dan kalau dah rendah, boleh dapatkan booster dose untuk hepatitis sekiranya perlu. Kurangkan pengambilan minuman
keras, suplemen-suplemen yang pelik-pelik, jaga berat badan dan kurangkan makanan-makanan yang berlemak. Dan sekiranya anda mempunyai mana-mana gejala seperti di atas, sila berjumpa dengan doktor untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Okay guys, setakat tu dulu. Kalau anda nak tahu apakah tanda-tanda awal penyakit buah pinggang, anda boleh klik link dekat atas ni. That's the video guys. Saya harap suka konten seperti ini. Kalau hangpa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hangpa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.